berbahagia Datuk Suryani binti Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Yang Berusaha Encik Izwan Zainuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB, Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dalam segala keadaan, mahupun sukar ataupun senang. Kerana kami yakin dan percaya Engkau telah menjanjikan nikmat yang lebih banyak sekiranya kami terus bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis Apresiasi Usahawan Pelesenan Kumpulan Mega Klinik Zahran pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui niat dan tujuan kami adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengucapkan rasa syukur tanpa henti atas penglibatan usahawan-usahawan Bumi Putra yang lebih ramai bersama Kumpulan Mega Klinik Zahran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tahu perjalanan ini tidak dijanjikan jalan yang mudah. Namun kami percaya dengan bantuan-Mu serta kekuatan pasukan Kumpulan Mega Klinik Zahran, kami dapat mendepani, mengharungi segala ujian dan dugaan. Ya Allah, Kau berkatilah usaha ini, Ya Allah, dalam memastikan penglibatan yang lebih banyak ini dapat menyumbang semula kepada agama Islam, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Justru Ya Allah, Kau berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami pada hari ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota badan, kecergasan tenaga, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat yang luar biasa. Satukanlah hati-hati kami dalam mendukung misi dan visi Kumpulan Mega Klinik Zahran. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan kekal teguh bersinar serta sentiasa menjadi yang pertama di mana-mana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Selamat pagi, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul pagi ini. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Naya Bakar selaku pengacara majlis anda ingin mengucapkan selamat datang ke Majlis Apresiasi Kumpulan Mega Klinik Zahran. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Meneruskan cara majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Fakriyah Nur binti Ibrahim, Ketua Jabatan Pelesenan Kumpulan Mega Klinik Zahran, bagi menyampaikan ucapan pengenalan pelesenan Kumpulan Mega Klinik Zahran. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Ilahi berkumpulnya kita semua pada hari ini bagi menjayakan Majlis Apresiasi Usahawan Kumpulan Mega Klinik Zahran. Untuk makluman para hadirin yang dikasihi, program pelesenan Mega Klinik Zahran diwujudkan bagi mendukung visi-visi syarikat untuk memastikan servis atau perkhidmatan kesihatan terbaik di Malaysia, hashtag yang pertama di mana-mana, dengan fasiliti berkonsepkan mega dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Malaysia dan tidak mustahil hingga ke peringkat global club. Bermula dengan sebuah unit, kini program pelesenan menjadi sebuah jabatan demi merealisasikan pembukaan 50 buah cawangan klinik berkonsepkan mega menjelang 2050. Ini menunjukkan betapa komited Kumpulan Mega Klinik Zahran dalam memastikan kualiti
servis perkhidmatan jenama Zahran di setiap cawangan-cawangan baru yang dibuka di bawah program pelesenan klinik bersistem memenuhi standard kumpulan Mega Klinik Zahran. Di samping itu, program pelesenan kumpulan Mega Klinik Zahran membantu menjana ekonomi negara dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta menghasilkan usahawan yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui close coaching dan mentoring oleh pakar-pakar daripada jenama Zahran itu, iaitu Mega Klinik Zahran Taman Equine Selangor dan Mega Klinik Zahran Park Desen Seremban. Semua 12 cawangan ini dijangka memerlukan tempoh masa anggaran 6 hingga 9 bulan dengan kos permulaan sehingga 1 juta bagi sebuah klinik berkonsepkan mega. Sebuah klinik dengan fasiliti berkonsepkan mega menawarkan servis perkhidmatan yang holistik yang mampu menjana jualan tahunan sehingga jutaan ringgit. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB atas sokongan kepada kumpulan Mega Klinik Zahran kerana memperuntukkan sehingga 5 juta bagi sebuah klinik melalui kertas kerja perniagaan konsep program pelesenan klinik bersistem yang dipersetujui pada tahun 2019. Terima kasih. Akhir kata, tahniah dan terima kasih kepada para usahawan yang mempercayai jenama Zahran, OIB dan pasukan operasi yang bersama-sama berjuang melalui jenama Mega Klinik Zahran. Majlis Apresiasi Usahawan Mega Klinik Zahran adalah untuk anda. Bagi usahawan yang baru menyertai, selamat datang. Marilah kita berjuang sebagai satu pasukan dengan sepenuh komitmen bersama strategi-strategi yang telah dirangka bagi memastikan jenama klinik dengan konsep Mega Zahran sentiasa menjadi yang pertama di mana-mana. Sekian, Assalamualaikum. Pribadi, objektif saya secara pribadi iaitu saya berimpian untuk melahirkan lebih ramai usahawan Melayu Bumiputra yang berjaya, supaya apabila lebih ramai orang Melayu yang berjaya, maka lebih ramai lagi orang yang akan sumbang semula kepada keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan juga tanah air yang tercinta ini. Dan alhamdulillah YB Menteri menyokong objektif ini dan mempertemukan kumpulan Mega Klinik Zahran bersama dengan PUNB. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Suryani binti Datuk Ahmad, Yang Berusaha Encik Izzuan Zainuddin, Yang Berusaha Tuan Muhammad Hilaluddin bin Abdul Syukur, Yang Berusaha Tuan Sufian Hadi atas kesudian hadir ke majlis apresiasi kumpulan Mega Klinik Zahran ini. Saya harapkan selepas ini banyak lagi kerjasama yang akan terjalin di antara kumpulan Mega Klinik Zahran dan semua organisasi ini, insyaAllah. Dan yang pasti yang kita raikan hari ini, saya ucapkan tahniah dan selamat datang menjadi sebahagian keluarga kumpulan Mega Klinik Zahran kepada 18 usahawan pelesenan kumpulan Mega Klinik Zahran. Saya rasa sangat teruja dapat bekerjasama dengan ramai orang hebat. Saya kalau boleh lihat, saya nampak saudara Rakib Majid dan juga isteri Tasha Manshaha yang juga akan bersama dalam kumpulan Mega Klinik Zahran selepas ini. Kita juga ada pemain bola sepak yang sangat hebat, idola saya sendiri, Cik Razman Roslan dan juga isteri. Kita juga ada Fat Boce dan juga isteri Syahira yang akan buka Mega Klinik Zahran di Publica, insyaAllah. Kita juga ada Safwan Nazri dan yang paling penting Radil, penyampai radio era yang paling popular sekarang ini. Dan ramai lagi rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya usahawan yang bersama-sama dalam program keusahawanan kumpulan Mega Klinik Zahran ini. Untuk pengetahuan semua, sebanyak lebih 100 permohonan telah kami terima untuk menjadi usahawan kumpulan Mega Klinik Zahran. Tetapi semua permohonan ini ditapis dan mengambil kira beberapa kriteria usahawan yang ingin memiliki jenama kumpulan Mega Klinik Zahran.
Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah buat semua usahawan yang telah terpilih. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam negara, acap kali bila kita berbicara tentang soal pembangunan usahawan di kalangan Melayu, pastinya kita masih mengejar untuk menjadikan orang Melayu kita peneraju keusahawanan di Malaysia pasca kemerdekaan. Sudah pun bermula dan mendapat sambutan baik daripada LADA. Dan yang ini juga saya akan berjumpa dengan Cik Zuan untuk kita berbincang dengan kerjasama dengan PNB, insyaAllah. Kerana kumpulan Mega Klinik Zahran menganggarkan untuk bawa pelancong dan inflow masuk ke dalam Malaysia. Projek medical tourism ini sebenarnya sudah mula dibuat di Melaka dan Pulau Pinang melalui hospital swasta tempatan. Dan pada tahun 2019 dianggarkan seramai 200,000 pelancong daripada Indonesia yang mendapatkan rawatan di Malaysia. Dan ini tidak termasuk negara seperti Thailand, China dan lain-lain lagi. Walaupun projek ini masih di peringkat Jabatan Pembangunan Perniagaan, namun saya sangat optimis kerana the numbers dah menunjukkan potensi. Namun kembali semula pada program hari ini, maka inilah impian-impian yang kita nak bawa dalam kita nak bantu negara kita untuk bangunkan ekonomi. Bukan saja di peringkat nasional, tetapi di peringkat antarabangsa. Buat para usahawan yang telah memilih kumpulan Mega Klinik Zahran sebagai platform perniagaan anda, saya mungkin ada pilihan untuk buat sendiri, untuk kembangkan Mega Klinik Zahran. Tetapi saya pilih untuk kongsi bersama dengan ramai orang. Sebab saya percaya, nak berjaya, kita perlu ada 3 perkara. Pertama, kita perlu ada pasukan yang kuat. Kedua, strategi yang betul. Dan ketiga, komitmen yang sangat tinggi. Dan kita kena bantu ramai orang berjaya, barulah kita akan jadi lebih berjaya. Dan dalam hidup ini, matlamat akhir kita semua hari ini, nak berjaya bukanlah hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kita sumbang semula pada keluarga, masyarakat, bangsa, agama dan tanah air. Saya ulang semula, matlamat akhir kita hari ini, hidup kita nak berjaya bukan untuk diri kita sahaja, tetapi bila kita berjaya, kita nak sumbang semula kejayaan kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada agama, kepada bangsa dan kepada tanah air yang tercipta. Maka doakan semoga Allah SWT bantu usaha ini dan diterima sebagai amal dan pahala yang membawa kebaikan berpanjangan. Semoga kumpulan Mega Klinik Zahran terus kekal relevan sebagai yang pertama di mana-mana, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk Serani Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang berusaha Encik Izzuan Zainuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Usahawan Nasional Berhad atau PUNB, yang berbahagia Datuk Muhammad Nafis Haji Abdul Razak, Ahli Lembaga Pengarah, merangkap Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Mega Klinik Zahran, yang berbahagia Dr. Sazarul Zafirah binti Datuk Seri Zainal Abidin, panjang betul namanya. Ahli Lembaga Pengarah, merangkap Pengurus Besar Kumpulan Mega Klinik Zahran, dan bersama kita juga yang bahagia Tuan Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur, Ketua Pegawai Eksekutif Pernas. Nanti saya nak kek sikit dengan Pernas. Dan seterusnya jemputan-jemputan khas, tuan-tuan dan puan-puan, rakan media yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat hadir untuk majlis apresiasi usahawan pelaksanaan kumpulan Mega Klinik Zahran yang diadakan pada hari ini, hari cuti, tapi pakai macam kerja. Jadi menunjukkan kumpulan Mega Klinik Mega Zahran ini satu kumpulan yang cukup hebat dan tahniah kita ucapkan.
Jadi saya sebenarnya hari ini cukup rasa gembira, berbangga kerana apa yang saya harapkan insyaAllah akan tercapai. Daripada doa tadi yang dibacakan, saya dengar doa yang dibacakan oleh saudara Nabil tadi, doanya cukup bermakna bagi saya. Satu perkataan seram rumah saya ni, ialah doa yang bagi saya yang berkesan ialah doa bila kita kena bersyukur dan kita kena berterima kasih. Dan yang lebih penting, jangan lupa daratan, jangan lupa asal usul kita. Ini kadang-kadang ni bila dah berjaya ni dah tak toleh belakang lah. Itu yang pertama yang saya cukup mengambil perhatian saya. Yang kedua, ucapan daripada Datuk Nafis tadi, ini juga ucapan yang cukup baik. Saya dengar dengan begitu teliti, kerana dalam ucapannya itulah sebenarnya apa harapan saya. Di antara ucapan yang menyusup hati saya ialah kita kena bekerja untuk orang lain, jangan untuk diri kita. Bila kita dah berjaya, kita mesti tolong orang lain untuk kita berjaya. Kerana kita kena ingat, percayalah cakap saya, bahawa kalau hari ini kita tolong orang, insyaAllah Allah akan tolong kita balik. Tapi kita jangan harap orang yang kita tolong untuk akan balas budi kepada kita, jangan harap. Tapi daripada pengalaman saya, orang akan tolong kita tolong orang lain, tapi orang yang kita tak sangka, yang kita tak pernah tolong, dia tu rupanya tolong kita balik. Inilah prinsip yang saya pegang. Dan apabila kali pertama kumpulan ini berjumpa dengan saya, waktu jadi pengurusi PBB, saya dengar dengan teliti ekspresi mereka, cadangan mereka. Saya amat kagum dengan perancangan yang nak dibuat, kerana itulah sebenarnya harapan kerajaan. Dia sebut tadi, jarang orang sebut Melayu-Melayu ni, kita takut dia sebut Melayu, dia kata perkauman. Tak, bukan perkauman. Kena ingat, kalau kita sebut Melayu ke Bintang, bukan perkauman. Memang kita ada dasar kita. Dan baru ni PM Rancau pula Majlis Tindakan Bumi Putra. Kita ada dasar akademi baru jelas untuk tolong Bumi Putra. Kita sekarang ni kita ada pula Majlis Tindakan untuk Bumi Putra. Ini kita bukan perkauman. Ini kadang-kadang nak sebut berkata perkauman. Tak, ini hak kita yang dijamin di dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan tak ada. Itu sebab tak ada lah dalam dunia, saya ingat artikel 153, artikel 8. Bayang artikel 8, hak yang sama yang diberi kepada rakyat Malaysia. Dia kata tidak boleh perbezaan, tetapi bab askar Melayu hanya untuk orang Melayu saja dia sebut tu. Kita kata kebebasan beragama dalam negara kita, artikel 12 kebebasan beragama, semua beragama. Tetapi dalam kebebasan beragama ini kena ingat, agama-agama lain tidak boleh disabarkan di kalangan orang-orang Islam. Agama Islam kita boleh sabar. Jakim ada satu unit untuk jabatan agama Islam, setahun ramai saudara-saudara baru masuk Islam. Tapi agama lain tak boleh sabarkan di kalangan orang-orang Islam. Adakah ini kita kata diskriminasi? Jadi kalau kita nak cerita pasal ini, sejarah diskriminasi ini, anak-anak muda terutama ini, kita kena pertahankan hak kita. Inilah yang kita kena pegang. Kerana sistem kita dalam negara kita, waktu kita nak mencapai kemerdekaan, itulah dipanggil social contract. Social contract inilah yang kita pegang. Kita berkorban. Orang bukan Islam kita bagi warga negara secara dosoni. Dalam masa yang sama mereka juga bersetuju bahawa segala hak kita mesti dikekalkan. Jadi kalau ini prinsip kita pegang, insyaAllah kita akan melihat bagaimana bangsa kita yang dulu kita lihat
daripada kita merdeka, di mana orang Melayu ketika itu. Memang dasar British pecahin perintah, Melayu duduk kampung, India duduk estate, orang Cina duduk bandar. Dan kali itulah kita lihat bahawa dan hasrat kerajaan untuk membangunkan orang Melayu ni utamanya. Saya tengok dua sektor yang amat penting. Pertama, sektor pendidikan. Alhamdulillah, hari ini anak petani, anak nelayan, saya tahu. Ini yang depan saya ni saya tahu, saya usul keluarga dia. Orang miskin. Hari ini alhamdulillah berjaya menjadi profesional, jadi doktor dan sebagainya. Kerana rasa kita dah betul. Kita tengok ramai ni restoran penuh ni. Dapat bagus, kutip letak asrama penuh. Dan lepas asrama penuh pula tak boleh masuk universiti. Naturalisasi kita buat, asasi kita buat, hantar pergi overseas, semua kita buat. Alhamdulillah kita berjaya hari ini. Segi pendidikan, saya selalu tengok. Dulu saya waktu jadi timbalan Menteri Pendidikan, saya masih ingat, nak masuk sekolah internasional tak boleh masuk ke masa itu. Mesti dapat kebenaran daripada kementerian. Saya ingat saya timbalan Menteri masa itu, ada orang jumpa saya kata, tolong boleh tak anak saya nak masuk sekolah internasional. Ikut dasar tak boleh. Hanya anak-anak diplomat boleh masuk. Betul dulu. Tapi sekarang ni kita tengok berapa ramai anak Melayu yang dah masuk sekolah asal swasta. Bab pendidikan dah berjaya. Ramai usahawan dah berjaya. Soalnya hari ini ke mana mereka nak pergi? Hari ini saya gembira kerana depan saya ini anak-anak muda. Saya ada rasa sebab anak-anak muda depan saya. Ini harapan kita. Budaya makan gaji ini tolonglah lupakan dulu. Dulu betul lah zaman saya betul. Tak habis belajar lagi. Masa itu terus dijanji PTD je lah semua kita dapat. Hari ini dah tak ada dah. Kita tengok ke mana nak pergi. Budaya makan gaji ini, kita memang nak kerja makan gaji, tapi kita jangan harap makan gaji dengan kerajaan. Senang cakap, kena usaha. Kalau kita tak berusaha ke arah itu, sedangkan dalam segi sistem pendidikan setahun beribu mahasiswa dilahirkan daripada Universiti Melaya, mula-mula ditubuh. Satu universiti hari ini kita ada 20. Tak silap saya, IPTA 20. IPTS jangan kira lagi, beratus IPTS. So dah ramai. Kemana mereka nak pergi? Adakah mereka hanya nak mengharap makan gaji semata-mata? Hanya nak mengharap makan gaji dengan kerajaan, jadi pegawai kerajaan semata-mata? Susah lah. Dulu pencen 55 pencen, sekarang dah 60 buah pencen. Jadi saya nak nyatakan bahawa apa yang dikatakan oleh Datuk Hafiz tadi memang tepat dengan apa yang hasrat saya, di mana kita kena duduk bincang. Kerajaan sediakan berbagai-bagai dasar. Berbagai-bagai dasar kerajaan, berbagai-bagai agensi kerajaan sedia untuk menolong, khusus untuk Bumiputera. PUMB ini khusus untuk Bumiputera. Dan 3 bilion dah. Dan 3 bilion kerajaan bagi pada PUMB ini. Dan satu-satu agensi ini bagi grant 200 juta setiap tahun. Hanya untuk Bumiputera. Yang bukan Bumiputera saya dapat PUMB. Ini bukan perkauman. Ini memang hak kita yang dijamin dalam perlembagaan. Dan sampai itu berbagai agensi lain lah marah hanya untuk Bumiputera kita tubuhkan. Tetapi hari ini apa yang saya lihat, sudah sampai masanya bahawa anak muda, anak-anak lepasan mereka ni yang dah berjaya seperti saudara-saudari ini, yang mesti tampil ke hadapan, jayakan harapan kerajaan. Buat semana yang dinyatakan oleh Datuk Nafis tadi, yang mana mestilah kita kena berkongsi. Jadi kerana itu bila berkongsi, kerajaan telah buat pula satu lagi, ditubuh pula dulu PNS, sekarang tukar nama Pernas. Ni CEO dia. Apa sebab kerajaan tuduh Pernas? Kerana nak sistem franchise. Apa sistem franchise? Kita tengok lain McDonald kata kini franchise, kita lah franchise, kita tumbuh lah franchise lagi. Tapi sejauh mana kita berjaya melahirkan usahawan dalam bentuk franchise ini? Jangan yang harus kita banggakan. Mana? Kalau ada lah,
kita kena kongsi kekayaan ini, kongsi pengalaman kita. Jadi sebab itu apabila kumpulan anak muda ini jumpa saya, memang selari dengan itulah harapan saya. Mesti ada sistem monitoring, monitor kena ada. Saya tahu, saya pernah jadi pegawai kerajaan, saya pernah jadi pegawai undang-undang MARA. Pegawai ini teori je, sorry tu saya. Kalau hebat Cik Izzuan tak akan jadi CEO, berapa gaji CEO? Baiklah jadi usahawan, tengok income dia ratus-ratus juta. Teori. Tetapi kita tidak menafikan pengalaman pada kerajaan ini pula. Mereka ada pengalaman berhubung, melihat berapa ramai usahawan yang telah dibantu. Ramai juga yang tak bayar. Saya tahulah Cik Izzuan tu banyak orang tak bayar. Ini kita baik. Kadang-kadang syarat-syarat kelebihan. Jadi kerana pengalaman inilah, pegawai ada pengalaman. Tolong orang mudah bagi. Saya masuk PMB, pinjam 2 juta tanpa jaminan, tanpa kloter. Saya pun terkejut. Baiknya PMB 2 juta. Itu sebab 1 bilion orang tak bayar PMB ni. Betul kan? Ini daripada mula bayarnya. Daripada 3 bilion dibutuhkan 1 bilion orang tak bayar kan PMB ni. Tapi negara jalan jangan tak bayar pula kan? Kena bayar. Tengok dah. Tetapi kita nak buat apa? Kita nak ambil tindakan, ambil saman. Kita nak melahirkan usahawan Bumiputera. Akhirnya nanti lebih ramai yang bankrupt. Dah tak bayar hutang. Jadi PMB dan IDC kita cuba cari jalan terbaik. Kerana now itu kita nak tolong usahawan. Tapi apabila usahawan ini berjaya, macam kita kena bersyukur. Kita kena buat dengan sungguh-sungguh. Dan kita kena berkongsi pengalaman ini. Dan saya amat kagum dengan cara yang luar. Saya tahu Cik Izzuan buat tahu 1 tahun lebih ni bukan senang ni. Untuk Kisu setahun lebih ding-dong. Yalah PMB pun tak disalah dia, macam-macam juga prosedur. Tapi dia orang ni kumpulan yang tak pernah kecewa. Walaupun tak dapat datang jumpa, saya cubalah semampu yang boleh. Terima kasih banyak. Ada kita beri tepukan juga kepada PMB yang Izzuan yang mampu. Dan Alhamdulillah, bayangkan kalau besok kumpulan mega klinik Zahra ni terkenal. Dia dah kata tadi, bukan saja nak buat biasa pelancongan dan mungkin pergi keluar negara. Kita pun datang ke peringkat antarabangsa. Betul kita ada sekat yang besar-besar, KPJ betul. Tapi di hospital dia tengok siapa belakang dia. Ini usaha sendiri, pinjam dengan PMB dan target dia 50 klinik. Dia dah tumbuh. Jadi bayangkan kalau kita pergi klinik, kita tahulah ini Bumiputera punya. Ini kadang nama klinik apa kita ialah kita tak kisahlah. Tapi bayangkan orang lain yang tak adalah agensi-agensi tolong, mengapa mereka boleh bangun? Mengapa mereka boleh banyak buat klinik-klinik whatever. Jadi sebab itu saya mengharapkan bila saya jadi pengurusi PMB, saya sebenarnya lebih belajar. Saya pun belajar juga. Walaupun dulu pernah menjadi menteri Badan Usahawan dan Koperasi, saya jadi PMB itu kecil, khusus. Saya lebih faham. Dan tiba-tiba Allah SWT, saya pun tak sangka jadi pula menteri Pemberdayaan Usahawan. Jadi selarilah hasrat saya nak melihat satu hari nanti orang Melayu terutamanya akan menjadi bangsa usahawan yang hebat dalam negara kita. InsyaAllah peluang ada, kita lembut. Jadi itulah harapan saya. Kumpulan mega ni, anak-anak muda ni, saya ingat semua anak-anak muda ni, inilah masa depan negara kita. Anak-anak muda kena ingat masa depan negara. Jangan besok kita pula jadi pelarian pula. Kena ingat jangan kita pula jadi minta sedekah kepada orang lain. Dan sebab itu saya kenakan rent turun. Ini pun Cik Izzuan rent turun. Klinik ni, klinik ini kalau you all beli tak apa, kalau you sewa. Dia sewa modal banyak ni. Bar renovation 400-500 ribu. Saya bimbang juga, saya banyak pengalaman. Sewa bangunan ni. Dua kedai, 2 pintu. Bar renovation
Kadang-kadang kita risau, landlord dia tengok, wah, ini sudah kaya, berjaya. Dia diam saja. Dia kata apa? Okey, tahun depan kontrak tak boleh sambung. Ini bangunan sudah jual. Apa you nak buat? Berlaku satu anak usahawan yang saya didik juga. Dia ada kilang. Dia mula modal sendiri sampai berapa 1 juta. Dia ada kilang sendiri, dia buat renovation semua. Dah maju, patut dia habis bulan 7 ni. Saya ingat lagi bulan 7 tahun ni. Dia dah dapat notis lah. 7 bulan 1 bulan 7 ni dia kena keluar dari kilang itu. Modal dia dah keluar dekat 700-800 ribu buat renovation. Sebab ini. Sebab itu saya kenakan rent turun. Jadi kalau ada klinik ni nak beli, kalau ada orang nak jual, PUMB beli bangunan tu. Beli bangunan tu dan bayar sewa bulan-bulan tu pada PUMB, dan sewa itu dianggap sebagai instrumen kepada PUMB atau pembeli rakyat yang saya minta. Jadi kita nak melahirkan bukan saja usahawan Bumiputera, tetapi supaya aset-aset Bumiputera ini juga bertambah. Kita ni kadang-kadang sedih juga tengok pergi pavilion. Saya dengan kawan dia kata ni pergi pavilion ni kat negara mana ni? Tengok tak ada pun macam muka saya ke muka yang berniaga kat sana. Ada. Dan kan mana kita ni? Tapi kalau pergi gerai-gerai, tepi jalan jual kat gerai, itu ramai lah. Ramai lah orang-orang kita. Begitu juga dengan klinik. Kita ni profesional. Ini bagus, tanya. Bukan saja nak datang ambil ubat biasa, bukan klinik biasa lah, klinik luar biasa. Inilah yang kita harapkan. Bukan sekadar ambil klinik, ambil darah, tapi profesional. Dengan labnya pun ada, semua ada. Inilah yang kita harapkan, bahawa Banak Bumiputera anak Melayu juga hebat untuk bersaing di perangkat antarabangsa. Ini harapan kita. Jadi waktu itu saya mengharapkan apa yang dirancang ini akan dimakbulkan Allah SWT. Tapi insyaAllah daripada doa dia baca, ucapan yang dia baca, dia tak lupa kepada kehendak Allah SWT. Dan juga kena ingat juga bahawa hadis Nabi berkata 9/10 punca rezeki datang daripada perniagaan. Jadi jangan duduk sibuk nak makan gaji sangat. Tidak makan gaji, tapi biarlah kita bersama-sama kongsi perniagaan. Kerana itu saya harap Pernas pun bos saya dekat sini, ini matlamat kita. Saya tengok, saya kata malam tadi satu program sifu saya dengan Datuk Kesu datang. Very good. Kami pegawai kerajaan, kita tidak ada pengalaman berniaga. Kita hanya ada pengalaman berhubung, berusaha dengan usahawan. Kita ada pengalaman melihat bagaimana usahawan itu boleh berjaya, bagaimana usahawan ini tak berjaya. Itu kita mungkin ada pengalaman. Tetapi in detailnya, perjalanannya, mana pegawai tahu. Jadi kerana itu saya mengadakan mentoring ni, mentor-mentee ni. Yang dah berjaya bimbinglah, jaga yang anak-anak buah kat bawah ni. Jadi barulah kita boleh berkongsi pengalaman. Jadi saya tahu ada agensi, ada buat macam saya ingat Pernas pun ada satu program Be Your Own Boss, kan? Be Your Own Boss. Sebab itu saya beritahu dengan Cik Zuan dulu dan juga boleh di kementerian. Kalau kita usahawan, letak latih 5 bulan, 6 bulan, latih dengan satu syarikat. Kalau graduan ini dah dilatih 6 bulan, 7 bulan dan dia juga tengok berminat, bila dia nak buka cawangan baru, macam mana nak buka mega klinik, kita bagilah peruntukan dekat dia. Tak payahlah tanya banyak-banyak lagi. Kita kena yakin. Kata kalau ni, terima kasih bila kita nak bagi 5 juta kan, at least boleh buka baru. Sama juga kata-kata franchise. Kita yang latih dia, kita yakin dia. Jadi kalau kita nak bagi dia buka cawangan baru, kita bagilah berapa dia perlu. Kalau perlu 500,000, 300,000, kita bagilah. Nak tolong betul-betul. Ini yang kadang-kadang usahawan gagal ni, kerana tolong separuh jalan. Bagi sikit, bagi sikit, bagi sikit. Betul tak? Kesian ada orang. Dia nak meniaga betul-betul. Jadi inilah yang saya harap
supaya niat kita nak melahirkan bangsa usahawan. Yang saya kata, insya-Allah segi pendidikan orang kita dah berjaya. Hanya usahawan. Manalah tahu satu hari nanti kita tengok jutawan Melayu makin bertambah. InsyaAllah kita doakan anak-anak muda ni lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan agama kita. Dan satu akhir nasihat saya, Dr. Hafiz, daripada Dr. Hafiz dan semualah, satu nasihat saya, orang Melayu ni waktu susah macam ni baru nak naik, semua bersatu, semua bergabung. Saya bimbang besok bila dah kaya, bila dah berjaya besok, mulalah bergaduh, mulalah mau pecah. Aku nak buka cawangan sendiri, nak buka cawangan sendiri. Ya, macam politik juga kan. Macam sampai kemerdekaan dulu satu parti je, UMNO je, all out. Bila dah merdeka, tumbuhlah macam-macam parti. Tambah hari lagi macam-macam parti. Ni masalah kita. Begitu sebagai kita koperasi pun sama. Ada 2-3 koperasi. Daripada kecil bila dah kaya, bila dah berebut. Ada tim lawan lembaga pengarah ni. Dah akhirnya dengan tu koperasi tu. Jadi itu yang kita boleh kawal. Kepentingan koperasi memang kita ada atau mengawal supaya tidak berlaku perpecahan dan sebagainya. Tapi kalau menjadi bisnes, kita tak ada kuasa untuk mengawal. Jadi itulah saya harap kita jangan berpecah lah. Kita bersama-sama tolong menolong. Politik biarlah politik, tapi dari segi perniagaan, sebab tu saya, prinsip saya sebab pendidikan, orang Terengganu tahulah. Kalau ada orang Terengganu, saya di Terengganu, prinsip saya bab pendidikan, bab agama, bab perniagaan mesti ketepikan fahaman politik. Yang penting siapa pun Melayu mesti maju ke hadapan. Ini prinsip saya. Jadi sebab itu saya harap saudara-saudari tolong. Ini saya pun rasa saya bersama-sama membantu. Dan satulah, bila kenal tu jangan lupa, ini cadangan, dia tak paksa. Kalau boleh depan klinik ditulislah usahawan PUNB. Jadi adalah orang Pak PUNB itu mereka usahawan, kekuatan. Jadi saya ucapkan setinggi-tinggi tanda dan harapan saya Mega Klinik Zahran ini akan terus berjaya dan menjadi satu contoh kejayaan anak-anak muda dalam sektor yang berbeza. Saya makan, minum ni lah banyak lah. Ini saya tengok sektor yang berbeza yang harus kita terus memberikan bantuan. Jadi dengan kata-kata tersebut, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Apresiasi Usahawan Pelacanan Kumpulan Mega Klinik Zahran bagi tahun 2022. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada Wabi Menteri Nobel Haji Omar. Itu dia, mari kita berikan tepukan balik.
Pelantikan ini diberikan kepada usahawan Encik Radin Amir Afendi Ahmad Arwani, Encik Jadi Johar dan OIP Dr. Muhammad Saiful Aizad bin Muhammad Nasir. Tahniah diucapkan dari seorang penyampai radio kepada usahawan. Tahniah Radin dan juga pada. Seterusnya, bagi pelantikan usahawan cawangan, Mega Klinik Zahran Cawangan Kuantan. Pelantikan ini diberikan kepada usahawan Encik Muhammad Razman bin Roslan, Puan Uzi Azia binti Abdul Aziz dan OYB Dr. Muhammad Afif bin Muhammad Satari. Seterusnya, Mega Klinik Zahran Cawangan Cyberjaya dijemput Puan Nurul Sufia binti Abdul Halim dan Encik Helmi bin Jaafar. Dr. PJ di Syria. Dr. PJ di Syria. Dia sampaikan salam apa semua. Dr. PJ kontak kau. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya, persilakan Mega Klinik Zahran Cawangan Bandar Baru Salak Tinggi Cik Nur Azimah binti Muhammad Ali dan OYB Dr. Ahmad Faris bin Muhammad Zulkafli. Baiklah, tahniah diucapkan. Dan seterusnya adalah Mega Klinik Zahran Cawangan Wangsa Maju. Dan pelantikan ini diberikan kepada usahawan Puan Nur Nadia Natasha, Muhammad Mansyaha dan Encik Farul Rakib bin Abdul Majid dan OYB Dr. Muhammad Hamizi bin Aziz. Ini dia pasangan yang selalu berkongsikan positivity di social media dan sekarang sah menjadi usahawan bersama dengan kumpulan Mega Klinik Zahran. Tahniah diucapkan Tasha dan Laki. Baiklah, seterusnya adalah Mega Klinik Zahran Cawangan Port Dickson. Pelantikan ini diberikan kepada usahawan Dr. Zamri bin Ashari dan OYB Dr. Nur Farahin binti Arshad. Tahniah diucapkan. Walaupun di sebalik emas tetap menampakkan senyuman yang manis ya. Alhamdulillah. Seterusnya adalah Mega Klinik Zahran Cawangan Tanjung Karang. Pelantikan ini diberikan kepada Encik Muhammad Amil bin Muhammad Anwar, Puan Nur Farahana binti Syamudin dan OYB Dr. Hari Aida binti Khalid. Benar dikatakan semuanya adalah anak-anak muda yang memberi inspirasi. Seterusnya, ini untuk orang yang berada di Melaka ya. Mega Klinik Zahran Cawangan Cheng, Melaka. Pelantikan ini